الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita dapat bertemu, sama-sama kita dapat berkumpul di masjid kita ini, dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kelapangan waktu yang ada selepas subuh ini, sama-sama kita dapat manfaatkannya dengan kita menghadiri majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan kita mendapat segala kelebihan-kelebihan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini juga kita mendapat doa kerahmatan, doa keampunan, doa kebaikan daripada para malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sama-sama akan dapat meneruskan rutin kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Mudah-mudahan juga kita akan sama-sama dapat
terus istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada perintahnya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita semua husnul khatimah, pengakhiran yang baik seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang beriman di dalam syurganya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini seperti biasa kita akan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in 40 An-Nawawiyah. Al-Arba'in 40 hadis An-Nawawiyah yang dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Nama yang sebenar, nama Al-Imam An-Nawawi yang sebenar adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, terkenal dengan panggilan An-Nawawi kerana dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau yang bernama Nawa, iaitu salah sebuah wilayah di Damsyik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada kuliah kita yang lepas kita telah selesai menghuraikan hadis yang ke-22. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-23, muka surat yang ke-264. Jadi saya bacakan hadisnya. Al-haditsus salisu wal 'ishrun an Abi Malik Al-Harith bin 'Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Yang bermaksud dari Abi Malik Al-Harith bin 'Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu sebahagian daripada iman, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi, dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu hujah ataupun dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya, lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-22 yang kita bacakan sebentar tadi adalah berkenaan dengan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu galakan ataupun kita sebut anjuran daripada Nabi SAW kepada kita semua orang Islam untuk melakukan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, bersuci, dan juga ucapan alhamdulillah dan juga subhanallah itu, kan, berzikir. Ucapan alhamdulillah, subhanallah boleh memberatkan timbangan amalan kebaikan kita, kan. Begitu juga dengan solat itu. Wassalatu nurun. Solat itu boleh menerangi kita di alam barzakh nanti, kan, dan juga di hari kiamat nanti, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan amalan bersedekah, begitu juga dengan kelebihan bersabar, begitu juga dengan kelebihan membaca dan juga mempelajari Al-Quran. Jadi itu semua adalah amalan-amalan ketaatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita semua untuk melaksanakannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sebutkan ataupun huraikan satu persatu. Jadi sebelum kita menghuraikan secara terperinci berkenaan dengan hadis yang ke-23 ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca sedikit berkenaan dengan biografi sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis yang ke-23 ini. Disebut dalam sanad hadis itu, namanya siapa? Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis yang ke-23 ini. Jadi saya bacakan sedikit, ringkas saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Disebut di sini nama sebenarnya ialah Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari. Jadi ulama ada berselisih pendapat berkenaan dengan nama dia. Ada setengah mereka yang mengatakan namanya Ka'ab bin Asim. Ka'ab bin Asim. Ada yang mengatakan namanya Al-Harith bin Asim. Seperti mana dalam sanad hadis ini, tuan-tuan. Al-Harith bin Asim. Ada yang mengatakan Ka'ab bin Asim. Dan ada yang berkatakan Amr bin Asim, tuan-tuan. Itu namanya. Al-Harith bin Asim ataupun Ka'ab bin Asim ataupun Amr bin Asim Al-Ash'ari. Dan kunyahnya, kunyah beliau ialah Abu Malik. Kunyah itu maksudnya gelaran, kan? Gelaran yang dimulai dengan abun. Yang selalu kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Orang Arab mereka biasa memanggil saudara mereka ataupun sahabat mereka dengan panggilan kunyah ini. Sampai sekarang, tuan-tuan, memang adat masyarakat Arab, memang mereka akan panggil kawan ataupun sahabat dengan panggilan abun itu. Biasanya abun itu maksudnya ayah ataupun bapa. Biasanya dinisbahkan kepada anak itu, tuan-tuan. Anak yang pertama. Kalau ada anak pertama nama Muhammad, maka dipanggil orang itu dengan gelaran Abu Muhammad. Kan? Dan Nabi SAW ada anaknya yang bernama Al-Qasim, maka kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kunyah sahabat ini Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini, kunyahnya adalah Abu Malik. Seperti mana yang disebut di sanad hadis ini, Abu Malik. Abu Malik itu kunyah dia. Manakala Al-Ash'ari, kan kita baca tadi itu, Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Apa maksud Al-Ash'ari itu? Dia kata, manakala Al-Ash'ari adalah nisbah kepada sebuah kabilah yang masyhur di Yaman yang bernama Al-Ash'ar.
Jadi Al-Ash'ari ini adalah dinisbahkan kepada kabilah dia. Kan? Kepada kabilah dia yang bernama Al-Ash'ari. Al-Ash'ar, iaitu satu kabilah yang masyhur di Yaman. Kan? Ada seorang lagi sahabat Nabi SAW yang biasa kita dengar. Namanya siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Yang tu lain. Kan? Yang ni Abu Malik Al-Ash'ari. Ataupun Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Kedua-duanya berasal dari kabilah Al-Ash'ari. Iaitu satu kabilah yang masyhur di Yaman, tuan-tuan. Kan? Berhijrah, menaiki kapal kan, dari Yaman ke Madinah untuk hidup bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang masyhur dan pernah menetap di Syam, kemudian di Mesir. Kan, jadi Abu Malik Al-Harith bin Asim ini merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur. Kan? Pernah menetap di Syam. Syam ni di mana? Kalau sekarang ni, Syam ini Jordan, Palestin, Lebanon, dan juga Syria, tuan-tuan. Kalau di zaman Nabi SAW dahulu, dia satu saja, dipanggil Syam. Kan? Jadi sekarang ni sudah menjadi negara yang berasingan. Jordan, Palestin, Syria dan juga Lebanon itu, tuan-tuan. Itu sekali itu dulu. Kalau dulu dipanggil negara Syam. Jadi Abu Malik Al-Ash'ari ini pernah menetap di Syam, kan, dan kemudian berhijrah ke Mesir. Dan di sini disebut juga ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi Abu Malik ini pernah menyertai beberapa peperangan bersama dengan Nabi SAW. Wa amarahu ala ba'dis saraya. Dan Nabi SAW juga pernah menyuruh ataupun menghantar Abu Malik ini dalam beberapa saraya. Saraya ni kita panggil sebagai pasukan kecil, kan, yang pergi untuk mengintip, kan, ataupun melakukan serangan kecil, tuan-tuan. Itu dipanggil saraya. Saraya, kan. Jadi Nabi SAW pernah beberapa ketika menghantar Abu Malik ini untuk menyertai saraya. Kan, saraya itu adalah pasukan kecil, kan, yang pergi untuk mengintip ataupun pergi melakukan serangan-serangan kecil kepada musuh-musuh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa kana yu'allimu qaumahu sifata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Malik ini juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pernah mengajar kaumnya, kan, pernah mengajar kaumnya, kaum Al-Ash'ari ini, sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, ini Abu Malik Al-Ash'ari ini, kan, pernah mengajarkan kepada kaumnya bagaimanakah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya dia ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, pernah mengajarkan bagaimanakah cara Nabi SAW itu menunaikan solat itu. Selain itu, beliau meriwayatkan 27 hadis daripada Nabi SAW. Kan? Jadi Abu Malik ini meriwayatkan 27 hadis daripada Nabi SAW.
Dan beliau wafat zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akibat diserang penyakit ta'un, tuan-tuan. Kan? Jadi Abu Malik ini wafat bila? Wafat di zaman pemerintahan Saidina Umar. Ketika itu tersebarnya kan penyakit ta'un itu, dipanggil ta'unul amwas. Penyakit ta'un itu tersebar, maka dikatakan Abu Malik ini wafat disebabkan terkena penyakit ta'un dengan beberapa orang sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, secara ringkas berkenaan dengan sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis yang ke-23 yang kita bacakan ini, iaitu Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, dari kabilah Al-Ash'ari yang berasal dari Yaman, meriwayatkan 27 hadis daripada Nabi SAW. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita pergi kepada huraian hadis. Kita pergi kepada huraian hadis, disebutkan di sini dalam kitab kita. Syarahannya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim. Muslim mendapatinya dari jalan riwayat Yahya bin Abi Katsir bahawa Zaid bin Salam telah menceritakannya bahawa Salam meriwayatkannya dari Abi Malik Al-Ash'ari sebagaimana yang telah diterangkan pada hadis tersebut. Ini dibahaskan sedikit berkenaan dengan sanad hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seterusnya, nilaiannya. Hadis ini mengandungi penilaian agama terhadap kebersihan seorang dan pemujaan lidahnya bagi kepujian dan kesucian Tuhannya, dan terhadap sembahyang dan sedekahnya. Penilaian mana tidaklah sebanding. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-23 ini berkenaan dengan amalan-amalan ketaatan itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita supaya melakukannya, memperbanyakkannya dalam kehidupan kita itu, tuan-tuan, kan? Bersuci, kan? Berwuduk itu, tuan-tuan, kan? Lepas ni kita akan sebutkan apakah maksud bersuci di sini, dan juga berzikir itu, ucapan alhamdulillah, subhanallah, kan? Dan juga solat, melaksanakan ibadat solat itu sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dan begitulah juga dengan ibadat sedekah itu, tuan-tuan. Penilaian mana tidaklah sebanding dengan ukuran kebendaan dunia yang walaupun dikatakan banyak tetapi pada hakikatnya adalah paling sedikit, kan? Jadi tuan-tuan, amalan-amalan ibadat ini, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan kekayaan dunia itu, tuan-tuan, kan, maka tidaklah boleh untuk kita bandingkan, kan? Jadi harta, kekayaan dunia ni walaupun kita nampak banyak, kita dapat kita nampak banyak dan kita rasa boleh menyenangkan kita, tuan-tuan, sebenarnya pada hakikatnya penilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah Taala tak pandang itu semua, kan? Allah Taala tak pandang harta kekayaan kita di dunia ini, tuan-tuan. Yang sebenarnya menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan-amalan ibadat itu, kan? Amalan-amalan ketaatan yang boleh memberatkan timbangan amalan ketaatan kita, kan? Yang boleh membantu kita di hari akhirat nanti,
Seterusnya disebutkan lagi di sini perkara yang mengenai kesucian, pujian dan Al-Quran. Seterusnya dibahaskan satu persatu tuan-tuan. Kan? Dibahaskan satu persatu. Yang pertama, kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. Pada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di permulaannya bahawa kesucian at-tuhur itu adalah sebahagian iman. Disebutkan at-tuhur tuan-tuan dengan baris depan. At-tuhur itu maksudnya apa? Kebersihan. Kan, kebersihan ataupun kesucian itu separuh daripada iman. Kan, at-tuhur, kebersihan ataupun suci. Kalau kita baca dengan baris atas at-tahur, at-tahur itu membawa maksud alat yang digunakan untuk bersuci itu, kan, iaitu air itu. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab at-tahur, itu maksudnya air wuduk itu tuan-tuan. Alat yang kita gunakan untuk bersuci. Itu dalam bahasa Arab tuan-tuan. Hanya dengan perubahan baris boleh membawa kepada perubahan makna. Kalau at-tahur maksudnya alat bersuci itu. Kan, air ataupun debu itu tuan-tuan. Kalau ketiadaan air itu dipanggil apa? At-tahur. Tapi kalau at-tuhur maksudnya bersuci, perbuatan bersuci itu tuan-tuan. Syatrul iman adalah sebahagian daripada iman. Imam Nawawi dalam huraiannya menerangkan bahawa Imam Ghazali mengertikan kesucian atau kebersihan at-tuhur pada hadis ini dengan kesucian hati dari sifat curang, dengki, dendam dan dari segala macam penyakit yang tersemat di dalamnya. Jadi sekarang ni dia nak bahaskan maksud at-tuhur kat sini. Bersih ataupun kesucian itu separuh daripada iman. Apa maksud bersih di sini? Jadi Imam Ghazali disebutkan, dia kata maksud suci separuh daripada iman itu, suci dari apa? Dia kata mensucikan hati, membersihkan hati dari sifat curang, dengki, dendam, dan dari segala macam penyakit yang tersemat di dalamnya. Kan? Jadi maksud suci itu separuh daripada iman di sini adalah apa? Kita sucikan hati kita. Kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah itu. Sifat-sifat yang tercela itu tuan-tuan. Kan? Sifat dengki, sifat iri hati, sifat suka bersangka buruk, kan? Sifat suka menzalimi orang. Jadi itu maksud suci dalam hadis ini tuan-tuan. Kan? Jadi kita bersihkan. Sebagai orang Islam kita mesti bersihkan hati kita ini daripada sifat dengki kepada orang lain. Kerana keimanan yang sempurna adalah dengan kesucian dan kebersihan hati dari segala nodaan sifat itu. Jadi disebutkan, dia kata iman itu menjadi sempurna bila mana tidak ada dalam hati ataupun dalam diri seseorang Muslim itu sifat-sifat yang tercela tadi itu. Kan? Orang yang imannya sempurna tuan-tuan, dia hatinya itu bersih, kan? Daripada sifat hasad, sifat apa? Dengki, kan? Dan juga sifat-sifat mazmumah yang lain. Oleh beliau ditegaskan, oleh beliau di sini siapa? Oleh Imam Ghazali. Ditegaskan pula bahawa barang siapa mengucap dua kalimah syahadah, ia mendapat sebahagian iman. Dan barang siapa bersih hatinya dari segala saki baki penyakit tersebut,
Penyakit apa? Penyakit dengki, penyakit dendam, kan? Penyakit apa? Hasad. Dia kata, dan barang siapa bersih hatinya dari segala sakit bakit penyakit tersebut, sempurnalah imannya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak membersih hatinya, maka kuranglah imannya. Jadi itu kata-kata Al-Imamul Ghazali, tuan-tuan. Kan? Imam Ghazali kata, seorang Muslim itu, kalaulah dia bersihkan hatinya kan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat dengki, iri hati, dendam, kan, sifat hasad kepada saudara se-Islamnya yang lain, tuan-tuan, maka ketika itu imannya akan sempurna. Kan? Dan kalaulah hati seorang Muslim itu dipenuhi dengan sifat-sifat yang tadi itu, tuan-tuan, menunjukkan bahawa imannya tidak sempurna, kan? Jadi tuan-tuan, kita sebagai seorang Muslim hendaklah cuba sedaya upaya, kan, untuk menyempurnakan iman kita, kan, dengan kita bebaskan diri kita daripada sifat-sifat yang tadi tu, kan, sifat hasad, sifat dendam, sifat dengki tu, kan, itu semua adalah sifat-sifat yang dicela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah Taala itu tidak suka kepada orang yang suka buat khianat. Kan? Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Berjaga-jagalah engkau dengan sifat hasad. Kan? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sifat hasad itu boleh memakan perbuatan-perbuatan baik itu, tuan-tuan. Kan? Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi amaran kepada kita supaya menjauhi sifat hasad itu, tuan-tuan. Dengki. Dan iblis itu menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada dia ada perasaan ataupun sifat hasad dengki kepada Nabi Adam alaihissalam itu, tuan-tuan. Kan? Apabila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis itu tak nak, kan? Dia kata apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada dia, daripada Nabi Adam itu. Allah Taala ciptakan aku daripada api dan penciptaan Adam itu daripada tanah, kan? Kan? Jadi tuan-tuan, dengan sebab sifat takabbur dan juga sifat hasad yang ada dalam diri iblis ini, tuan-tuan, maka wakana minal kafirin, maka jadilah iblis itu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan kita manusia ini pun sama juga, tuan-tuan. Kalau ada sifat hasad, sifat dengki dalam diri kita, kan, maka ketika itu, tuan-tuan, kita telah pun mengikut iblis itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kata Al-Imamul Ghazali, at-tuhuru syatrul iman, itu adalah suci itu separuh daripada iman, adalah maksudnya kita hendaklah mensucikan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah yang disebutkan tadi itu, dendam, dengki, hasad dan yang lain-lain, tuan-tuan. Seterusnya disebutkan lagi di sini, setengah ulama menurut kata Al-Imamun Nawawi berpendapat bahawa barang siapa yang membersih hatinya dan ia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang,
maka bererti ia telah mengerjakan sembahyang itu dengan mengumpulkan kedua macam kesucian sekali. Kerana siapa yang mendirikan sembahyang semata-mata dengan kebersihan anggotanya yang tertentu sahaja, maka bererti ia baru melakukan satu kebersihan. Sedang Allah tidak memandang melainkan kepada kesucian hati jiwa. Kerana Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya bahawa Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan warna kulit kamu, tetapi ia memandang kepada hati kamu. Jadi ini pendapat yang kedua tuan-tuan, berkenaan dengan maksud at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Kan? Jadi Imam Nawawi kata, pendapat ini menyebutkan bahawa ada dua maksud bersuci ini. Kan? Dia mesti digabungkan. Mesti digabungkan. Iaitu yang pertama, seperti yang tadi itu. Iaitu membersihkan hatinya. Kan? Daripada sifat-sifat mazmumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mesti digabungkan. Kan? Yang kedua adalah, maksud bersuci di sini adalah dengan suci daripada hadas besar dan kecil itu tuan-tuan. Berwuduk. Kan? Mandi. Mandi itu maksudnya kita bersuci, mensucikan diri kita daripada hadas besar, ataupun bila kita mandi itu tuan-tuan, kita sucikan badan kita daripada najis itu. Dan juga benda-benda yang kotor itu tuan-tuan. Kan? Berwuduknya, kan? Dan bila kita dah suci dari hadas besar, hadas kecil, suci daripada segala kekotoran, kita mendirikan sembahyang. Maka bererti ia telah mengerjakan sembahyang itu dengan mengumpulkan kedua macam kesucian sekali. Kan? Maksudnya yang tadi tu, sucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, dalam masa yang sama sucikan diri kita itu daripada hadas kecil, hadas besar, daripada segala najis, segala kotoran, kan? Dan kita menunaikan ibadat solat itu. Itu maksudnya. Kena gabungkan sekali tuan-tuan. Kan? Itu maksudnya syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Kan? Kan? Sebab tuan-tuan, tidak akan diterima solat la tuqbalu salatun bighairi wudu'in, kan? Ataupun bighairi tuhurin. Tidak diterima solat orang yang tidak bersuci itu tuan-tuan. Kan? Sebab itu dalam hadis ini Nabi SAW sebut bersuci itu separuh daripada iman. Kan? Sebab solat itu tidak akan diterima kalau seseorang itu tidak bersuci. Kan? Sebab itu pentingnya taharah itu. Kan? Pentingnya bersuci itu tuan-tuan. Kan? Sebab solat yang kita lakukan itu tidak akan diterima kalau kita tidak bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil dan dari segala kotoran. Kan? Kalau najis ada di badan kita, di pakaian kita tuan-tuan, kan? Ataupun kalau kita bersuci tidak bersih, kita buang air besar, air kecil tidak bersih tuan-tuan, kita tak sempurnakannya ataupun tidak beristinja dengan betul tuan-tuan, maka ketika itu solat kita tidak akan diterima. Sebab itu Nabi SAW sebut kebersihan itu separuh daripada iman. Kan? Dan ada setengah ulama yang mengatakan maksud iman di sini adalah solat. Jadi at-tuhuru syatrul iman, maksudnya kebersihan itu separuh daripada solat. Kan? Sebab ada dalam suratul Baqarah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Maksudnya sesekali Allah Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan solat kamu. Imanakum. Maksud iman di sini diterjemahkan sebagai solat. Kita nak huraikan perkataan iman dekat sini. Kan dalam hadis ini Nabi SAW sebut at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Jadi ada setengah ulama yang menterjemahkan iman di sini dengan solat. Maksudnya kebersihan itu separuh daripada solat. Kan? Berdasarkan ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah yang mengertikan iman itu dengan solat. Kan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesekali Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan solat kamu. Jadi ayat ini tuan-tuan sebenarnya diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu. Kan? Yang mana ketika di zaman permulaan Islam itu, mereka apabila melaksanakan ibadat solat itu, mereka menghadapkan wajah mereka, muka mereka ke Masjidil Aqsa itu tuan-tuan. Ke Baitul Maqdis itu tuan-tuan. Kan? Maka turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh supaya mereka apabila menunaikan ibadat solat itu menghadap ke Masjidil Haram itu. Kan? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ketika itu tuan-tuan datang orang-orang Yahudi kepada orang-orang Islam itu, mereka mengejek-ngejek orang Islam. Mereka kata, habislah kamu. Selama ni kamu melakukan solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab kamu menghadapkan muka kamu ke Masjidil Aqsa. Selama ni kamu buat melaksanakan ibadat solat itu tidak diterima oleh Allah. Maka turunlah ayat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kan? Sesekali Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan solat kamu. Allah Ta'ala terima. Kan? Sebab ketika itu masih belum lagi turun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadap ke Masjidil Haram. Jadi itu. Ada setengah ulama yang mengatakan maksud at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maksud iman di sini adalah solat. Jadi kita berbalik kepada kitab kita ni, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, kan? Mesti digabungkan itu. Kebersihan itu separuh daripada iman itu mesti digabungkan. Suci hati daripada sifat-sifat mazmumah dan suci tubuh badan itu tuan-tuan. Kerana siapa yang mendirikan sembahyang semata-mata dengan kebersihan anggotanya yang tertentu saja, maka bererti ia baru melakukan satu kebersihan. Kan? Sedang Allah tidak memandang melainkan kesucian hati jiwa. Kan? Imam Nawawi kata, dia kata tak cukup. Mesti dua-dua. Bersih hati dan juga bersih tubuh badan itu. Kan? Sebab apa dia kata, Imam Nawawi kata mesti suci hati? Sebab ada hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksudnya Allah Ta'ala sesekali tidak akan memandang rupa kamu, kan? Dan warna kulit kamu. Tetapi yang Allah Ta'ala pandang adalah hati kamu, kan? Dan juga amalan kamu, kan? Sebaik mana hati kamu, dan juga sebanyak mana amalan ketaatan yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada juga ini dalam kitab yang lain tuan-tuan disebutkan
maksud at-tuhuru syatrul iman ini tuan-tuan, kan, kebersihan itu merupakan separuh daripada iman. Maksudnya at-takhalli anil isyrak, maksudnya kita mensucikan diri kita daripada perbuatan-perbuatan syirik itu, kan. Lianna syirka billahi najasatun, kerana perbuatan syirik itu merupakan syirik itu sebenarnya adalah najis, kan. Sebab Allah Taala ada berfirman dalam surah Taubah, innamal musyrikuna najasun, kan. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu, orang-orang yang mensyirikkan Allah itu adalah najis, kan. Jadi najis di sini bukannya najis najis yang najis pada fizikal itu tuan-tuan, najis pada akidah, kan. Akidah mereka tidak bersih, kan. Jadi ada juga setengah ulama yang mengatakan maksud at-tuhuru syatrul iman itu iaitu kita mensucikan diri kita daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tuan-tuan lebih kurang ada 3 maksud. 3 maksud at-tuhuru syatrul iman. Yang pertama, mensucikan diri kita daripada perbuatan syirik. Yang kedua, mensucikan hati kita daripada sifat mazmumah. Dan yang ketiga, mensucikan diri kita daripada hadas kecil, hadas besar dan juga segala kotoran itu, kan. Sebab bersuci itu adalah merupakan syarat penerimaan ibadat solat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ada 3 pandangan di kalangan para alim ulama. Kemudian Rasulullah menambah keterangan mengenai pujian, sembahyang, sedekah dan sabar. Pujian yang dimaksudkan ialah pujian kepada Allah dengan perkataan yang ditetapkan syarak, iaitu perkataan Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Perkataan ini memenuhi timbangan. Setelah itu Rasulullah mengatakan Subhanallah dan Alhamdulillah. Kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan huraikan pada kuliah yang akan datang berkenaan dengan perkataan Alhamdulillah dan juga Subhanallah. Apa maksud kalimah Alhamdulillah? Apa maksud kalimah Subhanallah? Yang mana 2 kalimah ini boleh memberatkan timbangan amalan ketaatan kita. Mudah untuk kita lafazkan tuan-tuan, kan. Alhamdulillah, Subhanallah, kan. Sangat mudah dilafazkan di bibir tetapi sangat berat ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan huraikan pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza. وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم
وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.